Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam rancangan Salam Eid Ramadan. Hari ini hari yang keberapa puasa? Dah masuk penghujung Ramadan, hampir ke penghujungnya. Dalam tempoh 10 hari yang terakhir ni banyak yang kita cari. Terutama sekali Lailatul Qadar. Jadi hari ini kita bersama kembali dengan Ustaz Said Nur Hisham, Tuan Padang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Sama-sama kita cari Lailatul Qadar insya-Allah. InsyaAllah. Ramai yang mencari tapi tak tahulah dia orang mencari jumpa tidak. Sama Kalau ada. kalau terawih tiap-tiap malam confirm dapat. InsyaAllah. Moga-moganya kita dapat Lailatul Qadar yang dicari. Ustaz, Insya-Allah. Ya. tajuk kita hari ini tajuk yang mungkin ramai yang rasanya terkesan dengan benda ni. Marah. Iaitu perkataan marah. Marah ni sejenis penyakit ke apa Ustaz? Kita dah berada di hujung Ramadan. Kita boleh ukur kejayaan kita mendidik diri sepanjang Ramadan ni antaranya macam mana dengan sifat marah kita. Kalau dah semakin boleh kawan, maka alhamdulillah ibadat puasa berjaya maknanya kita berjaya mendidik diri kita dengan ibadat puasa. Kalau boleh kawan marah. Sebab memang antara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita apabila berpuasa, sehingga Rasulullah ada menyebut dalam sepotong hadis baginda, kalau ada orang nak bergaduh dengan kita, kalau ada orang nak pukul kita, maka kita jawab inni shaim. Apa maksudnya? Sesungguhnya saya berpuasa. Tapi intonasi itu biar betul lah. Mana kalau orang nak maki kita cakap saya puasa hari ni, saya puasa, dengan makna saya tak nak lawan, saya sabar. Jangan kita cakap aku puasa hari ni tau. Jangan kita gitu. Kalau itu maksud dia lain. Itu maksud dia aku puasa, aku bertambah garang. Tapi puasa melatih kita sabar. Bagaimana saya selalu sangat sebut, ibadat puasa ni melatih kita tekan break. Apa maksud tekan break? Kita lapar tapi kita tahan lapar kita. Kita dahaga sangat, nampak dah air buka peti ais tapi kita tekan break, tahan dahaga kita. Begitu juga kita rasa nak marah. Apatah lagi musim PKP ni, dengan duduk kat rumah je, nak marah tengok anak-anak. Anak-anak tak pergi sekolah, biasa pergi asrama, duduk ni, yang ni bergaduh, yang ni seorang ganggu adik, yang ni dalam kuali, yang ni dalam WC basuh, yang ni dalam periuk apa semua. Para isteri mungkin ada rasa nak marah tengok muka suami. Patutnya suami abang kena pakai mask juga walaupun duduk dalam rumah. Sebab apa? Boring tengok muka abang. Jadi, ada macam mana kita nak kawal, nak tekan break daripada melayan kemarahan tersebut. Okey. Sebab itu, Imam Al-Ghazali ada satu kitab dia yang besar, yang hebat, Ihya Ulumuddin. Nama kitab Ihya Ulumuddin. Dalam kitab tersebut, Imam Ghazali ada bincangkan satu bab. Babu madakhilis syaitan ila qulubil insan. Bab membicarakan tentang pintu-pintu yang syaitan masuk ke hati manusia. Ada pintu sombong, ada pintu gila pangkat, ada pintu terlalu kenyang, ada pintu syahwat. Tapi kata Imam Ghazali, nombor satu sekali, pintu yang paling utama, main entrance syaitan ke dalam hati manusia ialah pintu marah. Pintu marah. Masa marah. Berapa ramai orang yang menyesal bertindak ketika marah. Ada bos yang pecat pekerjanya yang telah lama berkhidmat, banyak jasa, dia pecat masa marah. Ada orang bercerai-berai masa marah.
ada orang pukul, cederakan anaknya masa marah. Lepas tu menyesal, anak patah dah tangan. Dia menyesal. Jadi, ibadat puasa, bulan Ramadan melatih kita mengawal marah kita. Bahkan, satu hari, ada seorang pemuda, dia datang jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, tolong beri nasihat sikit kat saya." Rasulullah kata, "La taghdab." Kemudian pemuda itu tanya lagi, "Wahai Rasulullah, nasihat lagi saya." Rasulullah kata, "La taghdab." Dia pun ulang lagi. Dia ulang soalan yang sama. "Rasulullah, nasihat lagi saya." Rasulullah jawab jawapan yang sama. "La taghdab." Mi, cuba Mi sebut sekali. La taghdab. La taghdab. Ya. Macam ustaz dah bunyi. La taghdab maksudnya jangan marah. Pemuda tadi ulang 2-3 kali soalan yang sama. "Nasihati aku." Rasulullah ulang jawapan yang sama. La taghdab. Jangan marah. Jangan marah. Allahu Akbar. Apatah lagi dalam bulan Ramadan ini. Kita nak baiki hati. Kita nak kawal hati kita. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut juga dalam satu hadis yang lain. Laisal qawiyyu bis-sur'ah. Bukanlah orang yang kuat yang boleh menang bila wrestling, bila berlawan, bila gocoh. You know gocoh? Bila lawan, dia menang. Bukan itu orang yang sebenar-benarnya kuat. Tapi sebenar-benarnya orang yang kuat ialah orang yang yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang benar-benar kuat ialah orang yang menguasai dirinya masa tengah marah. Allahu Akbar. How? Macam mana cara nak kawal diri masa marah? Sebutlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nak marah sangat, anak bergaduh, kita balik kerja, lapar, letih, PKP, tak ada Roblox, banyak lagi, jam lagi. Dah lah maghrib, tak azan-azan. Tadi dengar dah azan, ingatkan maghrib, rupanya asar. Nak marah kita. Anak-anak pula bergaduh, tumpah air kat rumah, kita bawa balik makanan, kita bawa balik, dia buat tumpah pula. Masa nak marah sangat, cakap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab kemarahan ini dari syaitan. Tadi kita kata syaitan nak masuk ke hati kita ni, Imam Ghazali kata pintu marah, main entrance. Jadi kita cepat-cepat a'udzubillahi minasyaitonirrajim bila nak marah sangat. Bergaduh dengan isteri. Para isteri bergaduh nak marah sangat kat suami. Suami kata lambat masak, apa ni masak tak sedap. Isteri dah lah letih, urus anak-anak, urus rumah lagi. Suami tahu komplain je. Dia tu main Facebook je ustaz, main telefon je, tahu komen. Jadi isteri nak marah ni, suami cakap yang bukan-bukan. Sebutlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Suami pun tanya, "Kau ingat aku setan ke?" "Tak bang, saya bukan kata abang ni setan, tapi saya rasa nak marah. Jadi saya takut syaitan ganggu lagi saya. Saya a'udzubillahi minasyaitonirrajim." Saya bukan cakap abang setan, cuma adalah sikit-sikit tu macam setan. Jadi ini cara kita nak lawan marah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Antaranya ialah syaitan ini dia dicipta dari api. Jadi kita cari air. Sama ada air itu kita minum ataupun air itu kita berwuduk. Ini untuk tenangkan hati bila nak marah sangat. Ada mak-mak yang dia nak marah sangat kat anak. Anak bergaduh, anak bulan Ramadan, dia pun pergi pukul anak. Pop, dia pukul anak. Lepas selesai pukul anak, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillah. Dia baru nak a'udzubillah. Kemudian, patutnya kita a'udzubillah dulu baru bertindak. Supaya tindakan kita itu dalam kawalan dan kita ini tidak terpengaruh dengan godaan syaitan di dalam melempiaskan kemarahan tersebut. Apatah lagi dalam bulan Ramadan yang sepatutnya melatih kita mengawal nafsu kita, mengawal diri kita daripada perasaan marah. Wallahualam. Betul Ustaz. Saya pernah dengar Ustaz, kalau Ustaz boleh remindkan balik tak? Kalau kita marah dalam diri, apa kita perlu buat Ustaz? Duduk. Kalau masih marah Ustaz?
Tengok keadaan. Kalau boleh rapat lagi ke bumi, boleh baring. Tapi kalau bergaduh kat tepi jalan, jangan duk baring atas jalan raya. Betul. Jangan sampai baring tu dia. Jadi lenyek kereta. Ustaz, terima kasih Ustaz untuk statement yang pertama. Kita berehat dulu Ustaz. Boleh? Okay. Baik, kita berehat seketika. Sekembalinya kita dalam program, kita akan bertanya dengan Ustaz dengan 3 soalan yang diajukan oleh penonton-penonton Salam Eid Ramadan. Ustaz, kita berehat seketika. Jangan ke mana. Share. Pastikan anda share, like dan tekan notification. InsyaAllah saya akan bacakan soalan-soalan yang anda kemukakan. Jangan ke mana. Ini perjalanan rentas negeri. Saya diberitahu ada pasangan suami isteri yang tinggal berjauhan atas urusan kerja. Misalnya suami bekerja di Perlis, isteri di Johor. Oleh kerana larangan perjalanan rentas padan negeri, ada suami yang dah tak jumpa anak dan isteri selama lebih 2 bulan. Jadi saya nak mengumumkan, kita berikan kelonggaran pada pasangan suami atau isteri ini untuk melakukan perjalanan rentas sempadan negeri bagi tujuan berjumpa dengan keluarga. Bagi yang melibatkan perjalanan rentas negeri Sabah dan Sarawak, saya juga mohon supaya kerajaan negeri Sabah dan Sarawak memberikan kelonggaran yang sama. Permohonan boleh dibuat melalui aplikasi Gerak Malaysia ataupun hadir sendiri ke Balai Polis yang berdekatan. Kembali lagi dalam Salam Eid Ramadan. Anda sedang menyaksikan program ilmiah, program keagamaan sepanjang musim Ramadan. Okey, baik, kita bersama dengan Ustaz Saiz Nurul Hisham. Kita ada 3 soalan daripada penonton-penonton, iaitu soalan pertama Ustaz. Okay. Selain kisah turunnya Al-Quran dan Lailatul Qadar pada bulan Ramadan, apakah kisah besar yang lain pada bulan Ramadan yang boleh Ustaz kongsikan? Oh, Ramadan banyak peristiwa-peristiwa yang menarik, yang bersejarah. Sama ada peristiwa itu pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga pada generasi selepas zaman Rasulullah, sehingga ada kitab ahdath fi Ramadan, peristiwa-peristiwa pada bulan Ramadan. Ada buku terbaru Ibu Syekh Abdul Hadi Awam, ada cerita, ada buku-buku peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam bulan Ramadan. Selain daripada cerita Al-Quran diturunkan, cerita Lailatul Qadar, kalau dalam sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara peristiwa besar ialah peperangan Badar. Perang Badar Al-Kubra yang berlaku pada bulan Ramadan tahun kedua Hijrah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, 2 tahun Rasulullah berada di Madinah, berlaku peperangan Badar. Masa itu ada satu kumpulan bisnes dari Mekah pergi berniaga ke Syam. Grup bisnes yang diketuai oleh Abu Sufyan masa itu dari Syam di utara. Dalam perjalanan balik mereka ke Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat untuk pergi sekat grup bisnes tadi. Sekat grup bisnes ini bukan Rasulullah ni samseng nak ganggu jalan orang bisnes. Tetapi kerana ketika para sahabat 2 tahun yang lalu masa hijrah dari Mekah hijrah ke Madinah, orang Mekah dulu membekukan harta para sahabat yang nak hijrah. Dia rampas harta para sahabat yang nak hijrah ke Madinah. Jadi sekarang bila grup bisnes kamu lalu, aku nak sekat, nak ambil balik harta aku. Gitu. Jadi Abu Sufyan mendapat maklumat bahawa Rasulullah nak sekat perjalanan. Abu Sufyan pun hantar surat ke Mekah minta bantuan tentera. Lalu Abu Jahal dan tentera datang dari Mekah untuk bantu grup Abu Sufyan, grup bisnes tadi. Abu Sufyan terlepas dah lari,
Akhirnya tentera jumpa dengan tentera. Ini saya ringkaskan kisah Perang Badar Al-Kubra yang berlaku dalam bulan Ramadan tahun kedua Hijrah. Yang mana dalam peperangan ini umat Islam diberi kemenangan yang besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun jumlah tentera yang lebih sedikit, kelengkapan yang kurang, tapi dengan pertolongan Allah beri kemenangan pada orang Islam. Perang Badar. Kemudian ada lagi peristiwa Fathu Makkah. Rasulullah dan para sahabat membuka kota Mekah juga berlaku pada bulan Ramadan. Panjang sejarah dia kalau kita nak cerita. Jadi dapatkan buku tadi Ustaz Banyak ada buku-buku yang tulis tentang peristiwa Ramadan ini. Betul. Baik Ustaz, soalan yang seterusnya, soalan yang kedua. Adakah sah puasa kita kalau kita tidak bermandi hadas ataupun mandi wajib? Sah puasa. Umi dah mandi wajib hari ni? Wajib mandi. Wajib mandi. Wajib mandi dengan mandi wajib tu cerita lain. Jadi adakah sah puasa sekiranya seseorang tak mandi hadas? Tak mandi hadas tu dengan makna mungkin dia bersetubuh, dia bersama dengan pasangan dia dengan syarat sebelum waktu sahur lah. Dia bersama, mungkin dia tertidur, kemudian terlajak masa mana dia tertidur, dia terjaga, dia mandi hadas lah masa tu. Dia mandi hadas, dia sembahyang subuh, kemudian dia teruskan puasa. Syarat puasa ialah kena niat. Syarat puasa tak boleh makan, tak boleh minum. Yang mungkin dia bersetubuh malam tadi, lepas tu dia tidur, jaga 6.30 dah, masuk dah waktu subuh, macam mana sahur memang tak boleh. Jadi dia boleh mandi hadas masa tu, kemudian dia sembahyang subuh, puasa teruskan. Faham. Ya. Baik, terima kasih Biasanya orang keliru, dia bersama dengan suami isteri malam, dia terjaga tu dah masuk waktu subuh. Maknanya sahur terlepas, memang terlepas lah. Bangun pukul 6.30. Jangan makan sahur macam tu. Jangan makan sahur. Jadi sahur tak boleh makan dah. Kita makan tak semua. Sahur dia tak boleh makan. Dah 6.30. Cuma dia boleh terus mandi hadas. Kemudian dia sembahyang subuh, teruskan puasa. Sah puasanya. Yang tak sahnya bangun-bangun tidur tu makan. 6.30 pagi. Tak sah. Baik. Baik, kita soalan yang ketiga Ustaz. Soalan yang terakhir. Soalannya adalah Umum yang kita maklum, Ramadan syaitan dibelenggu. Tapi masih ada lagi manusia-manusia yang berperangai buruk. Komen Ustaz. Ni komen dari Ridwan dari Kuala Selangor. Ustaz. Kita baca Al-Quran kan, Qul a'udzu birabbin nas tu kat ujung sekali, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maknanya syaitan ini ada dua jenis. Syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Kalaulah kejahatan yang masih berlaku dalam bulan Ramadan, ketahuilah bahawa itu jahat kita. Selama ni kita boleh bagi alasan syaitan punya pasal. Aku tak sembahyang subuh hari ni, syaitan lah tak ganggu aku, tak kejut tidur tadi. Aku nak bangun dah, syaitan kacau sampai aku tak bangun sembahyang subuh. Dia salahkan syaitan. Syaitan kena fitnah. Jadi kalau bulan Ramadan ni dia buat lagi perangai tu, maknanya itu jahat diri dia. Makna kita tahulah kejahatan kita. Kalau bulan Ramadan curi selipar lagi kat masjid. Sekarang ni tak pergi masjid, PKP. Bulan Ramadan dia berniaga online, tipu orang lagi bulan Ramadan. Ketahuilah itu jahat diri dia, bukan syaitan dah. Dia dah syaitan. Dia dah menjadi syaitan dari kalangan manusia, minal jinnati wan nas. Dialah syaitan di kalangan manusia yang duduk api-apikan gosip-gosip di media sosial, menyebarkan fitnah, melaga-lagakan orang ni, laga-lagakan orang tu sampai bercerai orang, sampai bergaduh di Facebook, di mana-mana media sosial. Syaitan dah tak ada. Itu kejahatan diri dia. Yang nak tengok orang bergaduh, yang nak menyebarkan fitnah, menyebarkan aib orang, itu dia dah syaitan di kalangan manusia. Dan kenapa ini masih berlaku? Kerana mungkin ada orang itu 11 bulan dia terlalu rapat dengan syaitan.
Lalu bila syaitan dah kena belenggu, sekarang ni dia dah jadi wakil syaitan. Ambil tanggungjawab syaitan. Ya. Baik. Okey. Baik Ustaz, ketiga soalan sudah Ustaz jawab. Dengan moga-moga terjawablah segala persoalan-persoalan yang terungkai dalam bulan Ramadan ni. Baik Ustaz, kita nak berehat seketika. Kepada penonton-penonton di luar sana, jangan lupa share, like dan komen. Komen tu soalan-soalan lah. Kalau komen baik-baik, insya-Allah. Baik, jangan lupa share. Moga-moganya program ini dipanjangkan kepada sanak saudara, rakan-rakan lain-lain. Untuk itu kita berehat seketika, kembali selepas ini dengan segmen perkongsian. Setiap daripada kita inginkan kehidupan kita semula. Demi memastikan Malaysia kembali teguh, bebas daripada wabak COVID-19, pejuang Barisan Hadapan kita menggalas satu misi penting. Akhir sekali saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua petugas di Barisan Hadapan yang terus menjalankan amanah dengan penuh dedikasi. Lihat dari luar jendela, menanti masanya kembali bersama. Telah tertulis olehnya, Jasa, dedikasi dan khidmat mereka amat besar nilainya. Bersamalah kita berdoa agar wira-wira kita diberi kekuatan dan berdoa untuk kesejahteraan serta perlindungan kita semua. Kita mesti menang. berdondang sayang tiada henti, masih mencari teman sejati. Di bawah lari hayalan pasti, wajahmu indah bak pelangi. Kembali lagi dalam Salam Ramadan, perkongsian hari ini yang akan disampaikan oleh Ustaz Syed Nur Hisham Tuan Padang. Ustaz, hari ini Ustaz nak kongsikan doa atau zikir Ustaz. Alhamdulillah. Okey, pada para penonton dikasihi sekalian, terima kasih kerana terus sentiasa bersama kami. Jangan lupa tolong share tau. Share perkongsian kita ni. Okey. Satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baginda duduk dengan seorang sahabat yang bernama Muaz bin Jabal. Lalu Rasulullah kata, "Ya Muaz, inni uhibbuk." Wahai Muaz, aku sayang padamu. Allahu akbar, special Muaz ni. Sebab Rasulullah yang beritahu, Rasulullah sayang pada dia. Kalau para sahabat sayang Rasulullah, itu tak pelik. Sahabat sayang Rasulullah. Yang ni Rasulullah yang declare, wahai Muaz, aku sayang padamu. Allahu akbar. Okey, itu personal touch Rasulullah lah dengan sahabat. Lalu Rasulullah kata, wahai Muaz, jangan kamu tinggalkan doa ini setiap kali selepas solat. La tad'anna fi duburi kulli salah an taqul. Wahai Muaz, jangan kau tinggalkan setiap kali selepas solat untuk kamu baca doa ini. Lalu Rasulullah ajarkan Muaz satu doa. Tok Guru, dia sayang pada anak murid, dia ajar special pada Muaz doa ni. Saya nak ambil kesempatan untuk kongsi dengan sahabat-sahabat doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kepada Muaz bin Jabal. Apa doanya? Dan saya nak ajak para penonton sama-sama baca dengan saya. Doa ni pendek je. Mi boleh baca dengan saya. Doanya pendek Allah. Nabi kata, amalkan doa ni setiap kali selepas solat. Okey, doanya,
Apa benda lah doanya? Allahumma lakasum tu. Bukan. Allahumma lakasum tu maghrib. Penonton jangan silap baca. Yang ni doa setiap kali selepas solat. Apa dia doanya? Allahumma Allahumma a'inni a'inni ala ala zikrika zikrika wa syukrika wa syukrika wa husni wa husni ibadatika. wa ibadatika. Yes, itu je doanya. Ringkas. Rasulullah ajar kepada Muaz bin Jabal supaya amalkan doa ini setiap kali selepas solat. Allahumma a'inni, ya Allah, tolonglah daku ala zikrika, supaya selalu zikir kepadamu ya Allah, supaya selalu ingat pada Allah. Wa syukrika, tolonglah aku ya Allah supaya sentiasa bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika, tolonglah aku ya Allah supaya aku sentiasa memperelokkan ibadatku kepadamu ya Allah. Jadi pakat-pakat kita amalkan khususnya bulan Ramadan ini, dan walaupun kita dah keluar dari bulan Ramadan, Nabi pesan doa ini diamalkan setiap kali selepas salat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, terima kasih dengan perkongsian yang Ustaz kongsikan kepada kami dan penonton-penonton. Jadi kesempatan ini Ustaz, saya beri peluang kepada Ustaz, adakah perkongsian adakah ucapan-ucapan Ustaz sampaikan kepada penonton sepanjang kita bersiaran 30 minit ini Ustaz? Kita telah melalui bulan Ramadan yang begitu berbeza dalam kehidupan kita. Marilah sama-sama kita mencari hikmah-hikmah di sebalik Ramadan yang kita lalui pada kali ini dibandingkan dengan Ramadan-Ramadan yang sebelum ini. Moga-moga Allah Ta'ala perlihatkan kita hikmah-hikmah dan kebaikannya, dan moga-moga Ramadan ini juga mendidik kita ke arah yang lebih baik, insya-Allah. Wallahu a'lam. Okay, baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya Ustaz. In advance. Puasa cukup dulu. Baik. Sekian dulu program Salam Eid Ramadan pada hari ini. Banyak yang dikongsikan oleh Ustaz Syed Nur Hisham hari ini. Jadi yang penting andanya panjangkanlah, panjang-panjangkan, kongsikan, share program ini kepada kaum keluarga dan sahabat-sahabat anda yang lain. Semoga bermanfaat ilmu yang disampaikan oleh Ustaz sampai ke sanak saudara serta rakan-rakan sekalian. Sekian dulu daripada saya, Casey Ruzaimi, mengundur diri. Assalamualaikum.